Baik, kami turut melaporkan perkembangan terkini terus dari Kiev bersama wartawan Hakim Rahman yang mengikut rapat perkembangan MH17. Baik, untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama dengan rakan setugas Hakim Rahman yang kini berada di Kiev. Hakim, silakan. Baik, terima kasih Hans. Mayat sebahagian mangsa pesawat Malang Malaysia Airlines MH17 yang terhempas di timur Ukraine Khamis lalu tiba di lapangan terbang di Kharkiv pada Rabu dan kesemua mayat itu dibawa ke lapangan terbang menggunakan beberapa truk sejuk beku dari kamp tentera di Hilversum. Sebaik tiba di lapangan terbang Kharkiv, kesemua mayat yang sudah dimuatkan di dalam keranda itu disusun di atas berhampiran pesawat C-130 milik tentera Belanda. Sekurang-kurangnya 50 mayat dijangka diterbangkan ke Amsterdam menaiki pesawat C-130 itu pada Rabu. Satu majlis ringkas diadakan di lapangan terbang itu sebelum kesemua mayat itu dimuatkan ke dalam pesawat berkenaan. Sebelum itu, lebih 200 mayat dibawa ke Donetsk menaiki kereta sejuk beku pada Isnin dan tiba di Kharkiv pada Selasa. Penyerahan mayat berkenaan menjadi kenyataan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mencapai persetujuan 3 perkara dengan Ketua Kumpulan Pemisah Pro-Rusia di Donetsk pada Isnin. Sementara itu, kesemua mayat yang dibawa dengan pesawat di Kharkiv dijangka tiba di Pangkalan Tentera Udara di Belanda pada malam Rabu dan menurut laman web Kerajaan Belanda, mayat itu dijangka tiba kira-kira pukul 10 malam waktu Malaysia. Kenyataan itu juga menyebut beberapa waris keluarga mangsa dijangka hadir di pangkalan tentera itu. Raja Belanda Willem Alexander dan Perdana Menteri Mark Rutte juga dijangka hadir serta wakil dari beberapa negara yang rakyatnya antara mangsa nahas itu. Menurut laman web itu, kesemua mayat berkenaan kemudian akan dibawa ke kamp Corporal Van Oudthusden Kazerne di Hollandsche Rading yang terletak 105 km dari Eindhoven untuk ujian forensik. Baik, 3 pakar siasatan nahas memulakan siasatan mereka di satu daripada kawasan nahas pesawat Malaysia Airlines MH17 di timur Ukraine pada Selasa dan ketiga-tiga mereka diiringi oleh anggota Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE. Ini merupakan kali pertama pasukan siasatan Malaysia itu memasuki ke kawasan nahas MH17. Dua daripada pakar siasatan tersebut merupakan penolong pengarah kanan Jabatan Penerbangan Awam, Kapten Philip Joseph Selvaraju 42 dan Muhammad Naimi Fahmi Mustafa 38. Manakala seorang lagi pakar siasatan pula adalah pengarah kejuruteraan dan penyelenggaraan Malaysia Airlines, Azhari Muhammad Dahlan berusia 53 tahun. Sepanjang tempoh di kawasan nahas itu, ketiga-tiga pakar itu menjalankan siasatan teknikal termasuk membuat penilaian awal, mengambil gambar serta mengutip serpihan pesawat untuk dijadikan bahan bukti. Kehadiran 3 pakar Malaysia itu di kawasan nahas berkenaan dipantau beberapa anggota tentera Ukraine. Baik, sementara itu pengeluar pesawat Boeing 777 dan milik Malaysia Airlines MH17 yang terhempas di timur Ukraine pada Khamis turut menyediakan bantuan teknikal bagi membantu siasatan nahas berkenaan. Penyertaan Boeing dalam siasatan itu atas permintaan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB Amerika Syarikat. Dalam satu kenyataan pada Rabu, Boeing turut menzahirkan rasa simpati serta takziah kepada keluarga semua mangsa nahas itu. Pesawat Boeing 777 yang terbabit dalam nahas itu digunakan oleh MAS sejak 17 tahun lalu. Ketika kejadian, pesawat itu sedang terbang di ruang udara Ukraine pada ketinggian 30,000 kaki.